النور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء. Kita nak sebut tentang hati-hati yang bermasalah ini, yang juga disebut sebagai al-qulubul mayyitah. Para ulama menyebut tentang hati-hati yang dianggap mati. Dan hati ini tempat paling subur untuk sifat munafik bersarang di dalam. Paling subur untuk dia duduk. Bila dia berada dalam diri kita, maka kita tidak mampu menyempurnakan, menguruskan panca indera kita untuk mengenali Allah. Semua panca indera kita rosak. Mata patut tengok benda yang menambah iman, kita tengok benda yang mengurangkan iman. Telinga patut dengar benda yang menguatkan, kita dengar perkara yang melemahkan, meragukan. Segala panca indera yang patut dijaga, dipelihara untuk kenal Allah. Kerana ia adalah tingkat makrifat dalam mengenal Allah. Pintu-pintu dalam masuknya cahaya-cahaya Allah. Umpama sebuah rumah yang punya banyak tingkap dan banyak pintu supaya cahaya matahari boleh masuk terang tanpa dia perlu buka lampu. Seni bina yang hebat. Dia tak perlu buka lampu, terang rumah ni. Dia jimat keadaan dia. Siang dia tak pernah buka lampu. Kenapa? Semua tingkapnya berfungsi. Umpama itulah orang-orang yang hati bersih. Tapi bila hati mati, seperti ditutup semua tingkap ini. Maka antaranya apa yang disebut sebagai al-qalbul lahi, hati yang lalai, yang larau, yang suka bermain. Allah sebut dalam Quran, lahiyatan qulubuhum. Hati mereka sentiasa lalai daripada akhirat. Perkataan lahiyah, lahi, maknanya suka main-main. Ini orang tak akan serius dengan agama. Dia mengaji main-main, dia solat main-main, dan lagi dia nak gelekek, dia nak cokek orang, dia nak melatah orang. Sebab dia ni sifat main. Main, suka main. Jadi kita pun tak nampak bila dia serius dalam ibadat. Kita pun tak nampak. Semua dia ada sifat main-main. Yang kedua kata ulama, dia panggil al-qalbul marid, hati yang ada sakit. Allah sebut dalam Quran, fayatma'alladhi fi qalbihi marad. Lalu orang-orang yang hatinya sakit cenderung untuk melakukan maksiat. Tentang hati sakit ini ialah hati yang tidak bersemangat bila buat ibadat. Yang tadi suka main. Nampak semangat tapi main. Yang kedua ni tuan-tuan ialah yang sakit. Kita sebut sakit ni bila buat ibadat malas, tak ada mood. Ini kalau kawan tak pergi, dia pun tak pergi. Dia punya semangat ni semua pada orang, tak ada pada dia. Ni kalau nak suruh langkah seorang-seorang tak nak. Kalau pergi masjid seorang-seorang tak nak. Kenapa tak pergi masjid? Tak ada orang azan pun. Tu saya tak pergi. Kenapa kamu tak pergi dan kamu azan? Kenapa tak pergi kuliah? Tak ramai orang. Saat tu kita tak pergi. Tak ramai orang. Kenapa kamu tak pergi dan ramai kan? Orang ni tuan-tuan sekalian, dia tak bersemangat buat baik. Kalau kita dapati kita tak semangat buat baik, tapi kita semangat buat benda yang lain pada tu, berarti hati kita sakit. Memang sakit. Nak bangun subuh payahnya. Sakit lah tu. Kan orang sakit yang payah bangun. Nak pergi ziarah kaum kerabat payahnya. Sakit lah tu. Tak jaga silaturahim kita. Semua benda-benda yang Allah Ta'ala suruh, kita macam alasan banyak. Dan kita punya songnya kita banyak. Maksudnya, ada je benda yang kita kata penyebab untuk kita tak boleh buat. Ada je kita kata bacalah Quran banyak sikit. Tak dang Ustaz, kita kerja tak dang. Awak ni pergilah kuliah, belajar. Tak sempat kita begitu begini. Itu beri alasan yang merugikan dia. Dia ingat orang lain rugi, dia yang rugi. Ini hati yang berpenyakit. Yang ketiga kata ulama, dia panggil al-qalbu asim, hati yang berdosa. Allah sebut dalam Quran, wala taktumus syahadah wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuh. Jangan kamu menyembunyikan kebenaran. Siapa yang melakukannya, maka dia adalah hati yang berdosa. Sifat hati yang berdosa, tuan-tuan, dia suka menyembunyikan kebenaran. Ini hati yang berdosa. Ada je kebenaran, disembunyikan. Dia tak nak beritahu orang. Padahal apa yang disebut, apa yang dia beritahu itu penting. Tapi kerjanya cuma menyembunyikan maklumat-maklumat yang perlu. Dan yang keempat, dia panggil al-qalbul a'ma, hati yang buta.
Allah berfirman, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tetapi mereka ini buta hati, yang berada dalam dada mereka. Dan bila sebut buta hati ini berat. Apa maksud buta hati di sini? Yang tak nampak kebenaran. Yang tadi sembunyi kebenaran. Ni tak nampak. Orang cakap apa pun tak nampak. Orang kata hidup ni tak lama je, kejap je. Ajar, hidup ni tak lama nanti mati. Tak nampak. Dia ingat hidup lama, selama-lamanya. Masih buat maksiat, masih cenderung pada perkara tak baik. Kata pakcik kita ni dah tak lama, esok lusa pergi ni. Benda tu nampak. Tapi dia kata tak semestinya. Saya ni keturunan panjang umur, tak mati. Orang-orang yang menolak kebenaran yang simple. Tentang kebenaran tu, dia bukanlah datang dengan sophisticated atau datang dengan begitu abstract. Maksudnya sukar dipahami, banyak corner, banyak selekor. Kebenaran tu jalannya lurus. Umpama tuan-tuan berada jalan lurus, duduk kat jalan tadi, nampak sampai hujung. Jalan lurus tu yang kita boleh bawa 200. Kau naik kereta, 300 pun boleh. Kau jalan bengkok-bengkok, boleh bawa 60 je. Maksudnya kebenaran itu amat simple untuk kita faham. Sangat senang untuk kita faham. Tapi dia ni buta mata. Kalau orang buta mata, ni depan tu lubang dia masuk juga. Dah nampak punya besar lubang. Tapi dia boleh masuk dalam lubang tu. Bila kita kata ni melabur ni tak baik lah. Kalau dia bukan pelaburan Islam, nanti kena tipu. Dosa tu memang dosa pula. Tak ada. Kerja dia tiap-tiap tahun kena tipu di skema. Ni memang buta betul. Bila orang cakap tak nak percaya. Jadi orang macam ni. Tapi yang kita maksudkan di sini ialah buta melihat kebenaran akhirat. Kemudian yang kelima dia panggil hati yang sombong. Al-qalbul mutakabbir. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Kadzalika yataba'allahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Demikian kami tutup pintu hati kepada setiap orang yang hati sombong. Kata tak apa maksud hati sombong. Yang tadi kita sebut hati buta, yang tak nampak kebenaran. Ini yang tahu kebenaran tahu, tapi sombong. Yang tadi tak nampak, cakap tak nampak. Ya orang buta kita cakap, warna hijau dia bukan tahu warna hijau. Kita cakap depan tu ada orang lawa, dia pun tak tahu dia buta. Ini pula orang sombong. Kalau kita tunjuk ni apa? Cawan, bukan belas. Dia akan cakap benda yang menafikan kebenaran. Walaupun dia tahu benar. Kita tunjuk 1 tambah 1 berapa? 2. Kita bukan. 20. Kenapa awak jawab 20? Suka aku lah. Dia jenis suka dia. Kita dah beritahu kita ni orang Islam kena ikut hukum Allah. Itu namanya orang Islam. Suka aku lah, aku tak nak ikut. Apa masalah? Kuburkan masing-masing. Memanglah kubur masing-masing. Kalau kubur sama kita tumbuk lama dah. Sebab kita nasihat agama, kita pun beritahu. Dia boleh kata tak apalah, aku kubur aku, kamu kubur kamu. Apa peduli? Dia punya sombong, orang pergi nasihat percuma tu bukan suruh bayar. Nasihat percuma. Tapi kalau orang sombong, kalau di zaman Nabi SAW, Abu Jahal, Abu Lahab, dia tahu betul-betul. Dia tahu benda benar, tapi dia tolak. Ini anak saudara dia. Ya Abu Lahab ni bapa saudara. Tahu Rasulullah buat benda betul. Bila tanya pada Abu Lahab, bila tanya pada Abu Jahal, apakah kamu menyangka Muhammad itu berbohong? Dia tidak. Sebab kami tak pernah dengar dia bohong. Habis apa masalah? Kata Abu Jahal, sampai bila kami nak biarkan Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib mengetui kami? Kami perlu, apabila kami juga nak mengetui bangsa Quraisy ini. Ada pun Abu Lahab, dia anak saudara. Ni pak saudara patut jadi bos. Main umur, main usia. Ini qalbi mutakabbir. Sebab itu zaman Rasulullah ada seorang lelaki. Dia makan tangan kiri. Nabi SAW kata, kul bi yaminik, makan tangan kanan. Bila Rasulullah tegur, dia tak boleh terima Nabi tegur. Tuan-tuan jangan kecil hati lah kalau tuan-tuan tegur orang tak terima. Rasulullah tegur ni, orang ni ngaku Islam. Nabi kata makan tangan kanan. Cara ditolak macam mana? Dia kata, tangan kanan sakit. Tu makan tangan kiri. Walha, dia sombong. Sombong apa? Ditegur tidak mau dibaiki dia. Lalu kata Nabi SAW, wallahi mastata'ta. Demi Allah, kamu tak akan mampu lagi angkat tangan kanan kamu. Akhirnya lelaki ni lumpuh sampai bila-bila. Tangan kanan dia tak boleh angkat.
Seterusnya dia makan tangan kiri sampai dia mati. Hanya kerana ditegur oleh baginda SAW, dia menolak. Kita pun sama. Kita tuan-tuan bila ditegur, lalu kita tolak teguran, walau itu benar, kita terus beri alasan-alasan, akhirnya kita akan dapat benda yang sama. Ada seorang hamba Allah tu, bila suruh sembahyang, setiap kali suruh sembahyang dia kata dia haid, uzur, sebab dia tak nak sembahyang. Setiap kali suruh solat, haid. Itulah alasan dan begitulah dia kena haid sepanjang zaman ni. Sebab dia beri alasan. Ya, cikgu ni tak percaya, cikgu pun nak periksa. Masuk surat khabar pula. Surat khabar. Ni cikgu perempuan nak periksa bukan cikgu lelaki. Nak periksa betul budak ni sebab setiap kali suruh solat, dia pun kata uzur. Dia ingat kita tak tahu bab uzur. Berapa hari, minimum, maksimum. Dia uzur setahun. Terus beri alasan uzur untuk tak nak solat. Dan orang ni, maka dia Allah akan timpakan dia dengan uzur sepanjang hidup dia. Sebab ni sombong. Jadi, jangan ada hati sombong. Tuan-tuan bila orang tegur kebenaran, kita terima. Kalau tuan-tuan tak nak terima dengan cara yang sopan, tuan-tuan diam. Kerana diam, walaupun masih dianggap bunga-bunga sombong tu ada, tapi ia jauh lebih baik daripada kita membantah. Kalau orang tegur kita kan, memang kita tahu salah, kita diam. Ia jauh lebih baik daripada kita melawan. Pada tegur orang yang betul lah. Kalau tegur orang tadi khilafiyat, itu hal lain. Dia tegur, kenapa awak tak buat ni? Ni kan dia khilaf. Orang sombong, orang tegur tak nak dengar. Itu tak sombong. Itu ilmunya. Kita bercakap ada perkara yang betul. Ada perkara yang benar. Kemudian yang keenam dipanggil al-qalbul ghaliz. Hati keras, hati kasar. Allah Ta'ala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadhdhan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik." Dengan sifat kasih sayangmu, kelembutanmu wahai Muhammad, kamu menyuruh pada manusia datang kepadamu. Sekiranya kamu bersikap kasar dan ghalizal qalb, keras hati, lam faddu min hawlik, nescaya mereka larikan diri daripada kamu. Maksud hati yang keras ialah orang yang suka untuk tolak ansur. Contoh kalau kita tengok orang tu suka tolak ansur, kita tahu hati dia lembut. Dia tolak ansur. Kadang-kadang kita dalam rumah tangga, ni suami kata nak makan kopi tiam, contoh. Lelaki kata nak makan mamak ni. Nak bertekak ke, nak tolak ansur. Kalau orang tu dia jenis hati lembut, tak apalah. Saya ikut selera awak. Hari ni saya ikut awak, esok pun saya ikut awak. Selama-lamanya saya ikut awak. Ini orang toleransi besar lah ni. Tapi kalau jenis kata tak kira saya, kalau saya kata kopi tiam. Sampai kiamat saya tak ubah. Yang ni perempuan pula, saya kalau sebut restoran mamak, sampai mati saya akan kata restoran mamak. Contoh. Ini orang hati keras. Tuan-tuan, setiap orang dia suka kita toleransi ini. Setiap orang, siapa pun dia. Tak kira toleransi dalam hal-hal yang atas sehingga hal yang paling kecil. Yang saya bagi contoh dia, hal paling kecil bab makan, nak makan kat mana. Itu boleh bergaduh. Tak apalah, awak naik kereta awak, saya naik kereta saya. Dia boleh asing kereta. Artinya ada orang yang Masya Allah toleransinya tinggi. Dengan anak dia, kadang-kadang dia suruh anak-anak dia bincang, abang-abang mesyuarat nak makan kat mana. Keputusan mesyuarat, abah ikut je. Ni ayah yang tidak autokrasi. Ni ayah yang demokrasi betul ni. Anak-anak pun disuruh beri cadangan nak makan kat mana. Dia tak ada. Kalau ayah kata makan sini, makan sini. Semua makan selera ayah lagi. Lempeng kelapa. Semua makan lempeng kelapa sebab selera ayah. Maknya, anak-anak semua. Ini memang tak ada toleransi. Ini ghalizal qalb. Saya bagi contoh mudah dalam pergaulan. Tapi yang kita maksudkan lebih tinggi pada itu, orang yang keras dengan agama. Orang-orang yang tidak mau berjinak dengan agama, ini keras. Rumah tepi masjid pun, orang azan dengar satu persatu. Tak nak azan. Oh, hati keras tu. Ini dinasihati dengan jelas. Kerana keras hati dia. Walau dia tahu salah. Habis apa beza dengan hati yang sombong? Sombong tadi dia sampai peringkat dia menghina orang lain. Kemudian hati yang ketujuh dipanggil al-qalbul qasi. Al-qasi juga hati yang keras. Tapi apa beza dengan ghaliz? Ghaliz ni keras dan kasar. Keras dan kasar. Manakala qasi dia keras tapi dia tak kasar. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa ja'alna qulubahum qasiyah, kami jadikan hati mereka itu keras.
Ia berlaku kepada siapa? Kepada orang yang bila dibuat satu kebaikan lalu ditinggalkan kebaikan dalam tempoh yang panjang sehingga dia tak mampu lagi kembali pada kebaikan tadi. Maka ini sebab hati qasi. Merujuk kepada ahli kitab. Bila diberi satu perintah, mereka peram perintah tadi untuk satu tempoh yang panjang, akhirnya mereka tak lagi semangat untuk buat. Ini hati keras. Umpama kita, bagaimana kita nak tahu hati kita keras bila kita tidak mampu untuk menangis semudah kita ketawa. Kita kan kalau ketawa kan mudah. Orang bagi signal kita dah ketawa dulu. Tapi kalau hang menangis kita payah. Berarti kita ada jiwa yang keras, hati keras. Kita bukan kasar sebab dia bukan berkait watakkan kita dengan orang. Dia berkait dengan kita, dengan setiap ibadat yang kita lakukan. Kita mula tak nak buat benda ni. Ini hati kita makin keras. Kita dah tak minat kuliah dulu, berebut kuliah sekarang dah tak nak. Siap orang panggil baru datang. Misalnya, tak nak, tak fikir dah macam dulu insya-Allah. Dia berlomba-lomba cari. Hatinya lunak, siap kali dengar, dia boleh menangis. Hari ni tak ada dah benda tu. Dia tetap sibuk dengan kerja. Ini hati keras. Orang yang pernah buat baik, lalu tinggalkan kebaikan dan tidak pernah ingin kembali, itu tanda hati dia keras. Kalau kita dulu tuan-tuan pernah buat kebaikan, kemudian kita tinggalkan, kemudian kita tidak pernah merindu untuk kembali buat kebaikan, berarti hati kita sudah keras. Dan termasuk hati keras ialah orang yang tidak mengingati kematian. Dan yang ke-8, dia panggil al-qalbu aghlaf, hati yang tertutup. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa qalu qulubuna ghulfun, dan mereka berkata hati kami sudah tertutup. Tertutup. Mereka sendiri tutup. Kita kata datanglah buat baik, hati dah tertutup. Dengan bahasa orang ini, saya ni Ustaz tak sampai seru lagi Ustaz. Bukan tak sampai seru, hati tertutup. Saya memang nak ke masjid, tapi apa kata orang tak sampai seru? Bila tak sampai seru, kita memang tak sampai Ustaz. Macam Mekah juga tak sampai seru. Tak, sebenarnya hati awak tertutup. Tak payahlah beri alasan tak sampai seru. Seru tak seru ni kamu yang terima atau tidak. Kalau kamu menerima, Allah akan beri petunjuk. Tapi orang kita kan banyak beralasan tak sampai seru lagi. Semua cerita tak sampai seru. Yang sebenarnya hatinya ditutup oleh Allah. Dan yang ke-9 dipanggil al-qalbu za'ir. Hati yang diselewengkan. Perkataan kita doa dalam surah Ali Imran ayat ke-8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau palingkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Jadi al-qalbu za'ir, hati yang sudah berpaling, yakni berpaling daripada kebenaran cenderung kepada kebatilan. Orang ni ialah yang paling mudah percaya pada fitnah. Dia kalau buat fitnah dia percaya. Sebab hati telah dibalikkan kepada perkara yang tidak baik. Kalau orang cakap betul tu payah nak terima. Tapi kalau cakap bohong dia terima. Tentang hati kita berpaling sesudah kita tahu kebaikan. Hanya dengan satu fitnah kita berpaling daripada dia. Satu je fitnah. Dan ini yang berlaku kepada orang-orang munafik. Ini antara bahagian-bahagian hati yang ada pada manusia. Mudah-mudahan kesembilan hati ini bukanlah milik kita. Biar kita memiliki hati yang kita sebut tertinggi, hati munib yang kembali pada Allah. Kalaupun kita tak dapat munib, kita mendapat hati salim yang sentiasa ikhlas kepada Allah. Atau disebut hati mukhbit yang sentiasa khusyuk dengan perintah Allah. Dalam hati-hati putih, hati-hati mulia yang kita sebut semalam, itu 8 hati putih. Yang kita sebut 9 hati hitam atau 9 hati yang mati. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.